Assalamualaikum semua. Bertemu kita lagi dalam PDPR Pendidikan Islam tahun 3. Bidang Khatam Al-Quran di bawah tajuk Surah Al-Anfal ayat 1 hingga 8. Ayat 1 hingga 8. Okey. Jadi Ustazah harap semua orang bersedia dengan modul masing-masing sebab dekat situ ada ayat Surah Al-Anfal ayat 1 hingga 8. Okey, jom. Dah bersedia? Okey, sekarang perhatikan surah Al-Anfal ayat 1 hingga 8. Baca dan perhatikan kalimah-kalimah yang bergaris. Okey, jadi ayat 1 sampai 8 ni baca dahulu. Kalau macam ni. Kalau Ustazah bacakan sekarang kat sini, nanti panjang masa video ni. Okey, jadi sekarang Ustazah minta macam ni. Ustazah yakin semua orang dah pandai baca. Okey, bolehlah baca ayat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ustazah panjang sangat lah. Okey, tak apalah. Jadi seorang baca satu ayat. Macam contoh Ustazah, saya nak baca ayat 1. Tak ada masalah, boleh. Ustazah, saya nak baca ayat 8. Boleh, tak ada masalah. Janji baca. Dan rakam suara hantar dekat Ustazah untuk surah Al-Anfal ayat 1 sampai 8. Tapi kalau baca daripada Bismillah ayat 1 sampai 8, hantar dekat Ustazah lagi bagus. Okey. Jadi masa-masa bacaan tu, perhatikan juga dekat modul kamu tu, Ustazah ada garis. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kalimah. 6 kalimah ni mempunyai hukum-hukum tajwidnya yang tersendiri. Ustazah tak nak bagi tahu. Tapi Ustazah akan ajar dekat slide yang seterusnya apa hukum-hukum tajwid yang berkenaan. Okey, mesti perhatikan betul-betul supaya tak buat salah. Okey, dah bersedia? Jom kita tengok slide yang seterusnya. Okey, jadi sekarang dekat 6 kalimah yang ada dalam modul kamu tadi, dalam surah Al-Anfal ayat 1 sampai 8 tadi ada 6 kalimah yang bergaris, betul? Okey, jadi semua tu mempunyai hukum nun mati atau tanwin ni. Hukum nun mati atau tanwin masih ingat tak? Ada 5. Okey, yang pertama izhar halki. Izhar halki ingat tak? Huruf dia ada berapa? Huruf dia ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf alif, ha, ain, ghin, ha dan kha. Dia ni merupakan izhar halki. Kamu kena tengok dekat dalam kalimah tadi. Nun mati bertemu dengan ha. Izhar halki lah hukum tajwid dia. Ataupun tanwin bertemu dengan ha. Kamu nampak kan? Tanwin bertemu dengan ha. Dia merupakan izhar halki lah. Okey, hukum bacaannya adalah jelas. Faham tak tentang izhar halki? Yang perlu kamu ingat adalah huruf-hurufnya. Semua nun mati atau tanwin bertemu dengan 6 huruf ni. Hukum tajwidnya adalah izhar halki. Jangan salah. Okey, jom kita tengok hukum nun mati atau tanwin yang kedua. Apa dia? Okey, hukum yang kedua adalah ikhfa hakiki. Ikhfa hakiki. Tadi izhar halki, sekarang ikhfa hakiki. Okey, nun mati atau tanwin bertemu dengan 15 huruf. Berapa? 15 huruf. Apa huruf-hurufnya? Ada huruf sa, huruf ta, huruf jim, dal, zal, zai, sin, shin, sad, dad, ta, za, fa, qaf dan kaf. Apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan 15 huruf ni, hukum bacaannya dengung. Baca dengan dengung. Okey, contoh dia bagi kat sini. Tengok, nun mati bertemu dengan huruf shin. Nun mati bertemu dengan huruf shin, tentulah ikhfa hakiki.
Kalau tanwin pula, tanwin bertemu dengan huruf qaf. Qaf ni kan huruf ikhfa hakiki. Kamu kena ingatlah 15 huruf ni. Kalau dia bertemu dengan 15 huruf ni, hukumnya adalah ikhfa hakiki. Boleh tak? Faham tak? Dah dua dah kita belajar. Izhar halki dan juga ikhfa hakiki. Izhar halki ada 6 huruf. Ikhfa hakiki ada 15 huruf. Okey, jom kita tengok hukum yang ketiga. Okey, hukum yang ketiga, hukum nun mati dan tanwin yang ketiga adalah iqlab. Iqlab ni paling senang. Ada satu saja huruf dia. Okey, jadi nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf ba, dah tentu-tentu hukum tajwidnya adalah iqlab. Hukum bacaannya dengung. Hukum bacaannya dengung. Okey, jom kita tengok. Nun mati bertemu dengan ba. Nun mati bertemu dengan ba. Hukumnya iqlab. Tanwin bertemu dengan ba. Juga iqlab. Okey, jadi senang sangat nak cari hukum tajwid iqlab. Nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf ba. Dah 3 dah kita belajar. Apa dia? Izhar halki, ikhfa hakiki, iqlab. Okey, faham tak setakat tu? Okey, jom kita tengok hukum yang keempat. Okey, hukum nun mati dan tanwin yang keempat adalah idgham ma'al gunnah. Idgham ma'al gunnah. Nun mati atau tanwin bertemu dengan 4 huruf. 1, 2, 3, 4. Ya, waw, mim, nun. Hukum bacaannya dengung dan hukum tajwidnya adalah idgham ma'al gunnah. Okey, tengok contoh dia. Nun mati bertemu dengan ya. Idgham ma'al gunnah. Tanwin bertemu dengan mim. Idgham ma'al gunnah. Kena ingatlah huruf dia. Idgham ma'al gunnah ada 4. Ya, waw, mim dan nun. Boleh? Okey, jom kita tengok. Hukum yang terakhir adalah hukum nun mati dan tanwin yang kelima dan yang terakhir adalah idgham bila gunnah. Idgham bila gunnah. Bila ni maksudnya tanpa. Nun mati atau tanwin bertemu dengan 2 huruf, ra dan lam. Hukum bacaannya tanpa dengung. Nun mati bertemu dengan ra. Idgham bila gunnah. Tanwin bertemu dengan lam. Idgham bila gunnah. Okey, jadi faham tak macam mana nak cari nanti apakah hukum tajwid bagi 6 kalimah-kalimah yang bergaris tadi. Jadi kamu mesti ingat nama hukum tajwid tu dan juga huruf-huruf dia. Okey, boleh tak? Okey, jom kita tengok apa latihan yang perlu kamu lakukan untuk menyelesaikan PDPR Pendidikan Islam bidang Al-Quran untuk hari ini. Dah bersedia? Jom! Okey, lihat modul masing-masing. Tengok dekat latihan khatam Al-Quran surah Al-Anfal ayat 1 hingga 8. Nyatakan hukum tajwid bagi kalimah-kalimah yang bergaris. Kan Ustazah cakap tadi kalimahnya ada 6. Tulis di sini. Dan nyatakan apakah hukum tajwid bagi kalimah-kalimah tadi. Boleh tak? Senang sangat kan latihan untuk hari ini. Jadi apa tugas kamu? Yang pertama sekali tadi baca dulu surah Al-Anfal ayat 1 sampai 8, rakam suara. Tak perlu sampai habis, tapi kalau sampai habis lagi bagus. Nak baca Ustazah, saya nak baca ayat 1. Ustazah dengar ya. Lepas tu baca. Dah baca kan? Okey, dah baca. Selesai tugas yang pertama. Tugas yang kedua, perhatikan kalimah-kalimah yang bergaris. Perhatikan dulu. Lepas tu, boleh conteng kat situ. Terus tulis je apa hukum tajwidnya. Lepas tu, salin semula 6 kalimah tadi dekat sini dan tulis hukum tajwid tu. Selesailah tugasan kamu untuk hari ini. Okey, jadi apa-apa persoalan boleh terus bertanya dengan Ustazah. Jadi sampai kat sini saja pembelajaran kita untuk hari ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bye.